Dipersilakan Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli yang berhormat Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan nombor 1. Silakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun yang bertanyakan soalan. Untuk makluman Yang Berhormat Dungun, semasa pelaksanaan PKP Perintah Kawalan Pergerakan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat dalam operasi menyelamat gelandangan berdasarkan kuasa yang diturunkan oleh Menteri Kesihatan kepada Datuk Bandar Yang Dipertua, pihak berkuasa tempatan dan pegawai kuasa PBT sebagai pegawai yang diberi kuasa di bawah Seksyen 3 Akta 342 dalam memastikan penyebaran pandemik COVID-19 dapat dikawal. Operasi menyelamat tersebut turut melibatkan kerjasama daripada PBT. Seramai 1,283 orang gelandangan telah diselamatkan dan telah ditempatkan di 23 pusat gelandangan sementara di seluruh Malaysia. JKM telah dilantik sebagai ahli task force gelandangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di bawah Crisis Management Committee dengan izin yang ditubuhkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Selain daripada Kementerian Wanita dan juga JKM, task force ini turut melibatkan keahlian dan kementerian dan agensi lain yang berkaitan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan beberapa agensi yang berkepentingan dalam pengendalian isu gelandangan. Bagi kawasan Kuala Lumpur yang mencatatkan bilangan gelandangan yang tertinggi hampir 50%, KWP dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menempatkan gelandangan yang telah diselamatkan di Dewan Orang Ramai, Pusat Komuniti dan juga Balai Raya. Kementerian Wanita juga turut memainkan peranan dalam menjalankan profiling ke atas gelandangan yang berada dalam kategori kumpulan sasar kementerian, iaitu orang kurang upaya, warga emas dan juga kanak-kanak. Profiling gelandangan dilaksanakan bagi membolehkan pengendalian kes dan penempatan yang bersesuaian dibuat dan persediaan bagi tindakan kemasukan ke institusi JKM mengikut prosedur yang telah ditetapkan sekiranya perlu. Beberapa tindakan telah diambil terhadap gelandangan yang merupakan kumpulan sasar Kementerian Wanita, melibatkan penghantaran pulang kepada keluarga khususnya bagi gelandangan yang masih mempunyai waris dan yang boleh dihubungi serta kemasukan ke institusi JKM bagi yang tiada waris. Bagi memantapkan jati diri dan sasiah, Kementerian Wilayah Persekutuan juga telah menempatkan 139 orang gelandangan yang berada dalam kumpulan umur produktif untuk mengikuti kursus pembangunan sasiah diri yang kini sedang berlangsung di Kem Pusat Latihan Khidmat Negara LPKN Princess Haliza Sepang bermula daripada 18 Jun dan akan berakhir pada 18 Julai tidak lama lagi. Kementerian Pembangunan Wanita dan agensi di bawahnya bersama-sama dengan kementerian lain dan agensi berkaitan berserta dengan NGO terlibat dalam pelaksanaan modul-modul semasa kursus tersebut berlangsung. Selain itu, seramai 50 orang gelandangan yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah telah ditempatkan di Pahang bersama NGO Komite untuk menjalani pemulihan. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama daripada Dungun. 30 saat. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya ingin untuk bertanya apakah jumlah gelandangan secara statistik sebenar yang berada di bandar-bandar besar di Malaysia. Kemudian apakah perancangan secara menyeluruh dan holistik Kementerian bagi menangani isu gelandangan dan perseran ini, serta penglibatan atau engagement dengan badan-badan atau pihak-pihak bukan kerajaan ataupun swasta, sama ada yang telah sedia ada atau dalam perancangan akan datang. Saya pohon supaya jangan melihat masalah gelandangan sebagai satu masalah, tetapi lihatlah masalah yang telah dihadapi oleh gelandangan untuk diselesaikan secara menyeluruh pada masa akan datang. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya Dungun, sila Yang Berhormat Menteri menjawabnya.
Terima kasih. Kita semua sedia maklum bahawa isu gelandangan ini bukan hanya terletak kepada sesuatu kementerian, tapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Sama ada di pihak kementerian, daripada pihak NGO, daripada pihak kerajaan tempatan negeri dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Jadi sepanjang tempoh PKP ini sebanyak 23 pusat transit gelandangan telah pun dibuka, terutamanya di kawasan di bandar-bandar raya. Ya, kalau boleh saya sebutkan ini jumlah gelandangan tadi sebanyak 1,283. 87% adalah merupakan daripada lelaki dan 30% wanita, dan juga negeri yang paling banyak mencatatkan gelandangan adalah 50% daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diikuti dengan Johor ya seramai 248 mewakili 20%. Dan juga diikuti dengan negeri Pahang ya. Daripada negeri Sarawak 145. Dan daripada peringkat kementerian saya ambil maklum ya bahawa perkara ini perlu diselesaikan bersama. Maka cadangan menangani isu gelandangan dan pengemisan ini sebenarnya adalah kita sedang dalam membincangkan supaya untuk menambah baik untuk menyelesaikan isu ini. Kerana apabila kita dapati mereka yang telah kita saring sewaktu PKP ini, mereka ada yang mempunyai masalah mental, ada juga penegangan dada, penyakit berjangkit ya, di mana dalam usaha untuk membantu mereka ini ada yang telah kita kembalikan kepada keluarga ya, untuk juga membantu mereka memberi kemahiran supaya akhirnya mereka ini dapat berdikari dan boleh mendapat pekerjaan. Di pihak kementerian ya, kita juga sedang ingin mengkaji semula Akta Orang-Orang Papa 1977. Dah lama dah daripada 1977 yang akan dilihat balik, dan di samping itu juga kita berharap agar kita juga akan menambah baik dari segi pengaktifan semula Sekretariat Penyelarasan bagi menangani isu gelandangan dan pengemisan ini, di mana ia akan melibatkan daripada pelbagai kementerian dan juga agensi, termasuk juga daripada NGO. Kita faham waktu ketika PKP ini NGO juga mempunyai peranan yang sangat baik ya, dalam membantu kementerian dalam menangani isu gelandangan ini. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat ya, kerajaan negeri, PBT, NGO, korporat dan individu yang telah pun membantu sepanjang COVID-19 ini dan selama ini membantu isu gelandangan. InsyaAllah, terima kasih. Tuan Speaker, saya segambut jemput untuk soalan tambahan kedua. Saya bagi Yang Berhormat Segambut. Silakan. Terima kasih. Saya nak bertanya pada Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan UNHCR? Kerana sekarang ini di Kuala Lumpur keadaan sangat genting kerana PBT telah membuat keputusan bahawa semua premis tidak boleh disewakan kepada warga bukan Malaysia, warga asing. Terutamanya refugees, dan kita sudah dapat WhatsApp viral kanak-kanak dan keluarga refugee ini semua telah dikeluarkan daripada rumah dan mereka tiada tempat tinggal. Jadi ini akan menimbulkan satu isu keselamatan kalau tak ada koordinasi di antara MKN dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan juga UNHCR. Terima kasih. Sila Menteri jawab 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Berkaitan dengan isu refugee ini, sebenarnya di pihak kementerian juga kita mengadakan, dia bukan sahaja ketika ini tapi di waktu PKP juga ada beberapa refugee daripada Rohingya dan sebagainya, di mana yang ini kita telah pun bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerana bila isu berkaitan dengan bukan warga asing ini, kita perlu mendapatkan juga pandangan dan juga pendapat bukan sahaja daripada KDN tapi juga daripada kementerian luar. Dan ini akan dilihat dari masa ke semasa. Dan yang pentingnya bahawa kanak-kanak ini juga di bawah akta kali ini kita akan memastikan bahawa keselamatan mereka ini akan terjamin. Terima kasih. Tuan Speaker, soalan saya belum dijawab. Saya nak tanya, apakah rancangan terdekat sekarang kerana mereka sudah dikeluarkan daripada premis dan ini akan menjadikan isu gelandangan dan nombor ini akan naik. Kalau kita masih dalam perbincangan tetapi PBT telah buat keputusan untuk mengeluarkan mereka daripada premis. YB sebut akan mengeluarkan mereka, maknanya belum dikeluarkan lagi. Sudah ada messages, semua sudah viral. NGO sedang carikan tempat, tak tahu mana nak pergi. Kerana kerajaan kata tak boleh simpan mereka di rumah.
kemudian mereka tak boleh keluar. Kemudian itu sebab saya tanya sama ada Kita menteri ada sudah pusat-pusat, berjumpa dengan transit, UNHCR. untuk refugee ini. Adakah menteri tahu bahawa sekarang ini refugee sudah tak ada tempat tinggal? Sudahkah menteri berjumpa dengan UNHCR? Tambahan. Menteri, ini bukan perbahasan. Jadi apa yang telah dijawab kita terima seadanya. Baik, terima kasih. Speaker, Saya tambahan. akan terus kepada pertanyaan soalan yang seterusnya.